Yang bahagia Profesor Tan Sri Datuk Wira Dr. Sharifah Hafsah Said Hassan Syahbudin, Naib Chancellor UKM. Yang berbahagia Profesor Datuk Nur Azlan Ghazali, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Raymond Azman Ali, Dekan Fakulti Perubatan dan Pengarah Pusat Perubatan UKM, pegawai-pegawai kanan UKM, para profesor dan ketua jabatan, ahli keluarga saya, para pensyarah dan pelajar, serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan syarat perdana saya pada hari ini yang bertajuk Alga Chlorella vulgaris, Anugerah Alam untuk Kesihatan. Apakah yang sebenarnya telah mendorongkan saya untuk menceburi dalam bidang alga chlorella ini? Sebenarnya ia bermula pada tahun 2002 apabila sekumpulan pensyarah berbincang yang diketuai oleh Prof. Datuk Dr. Wan Zulina. Kami berbincang bagaimana nak mendapatkan dana daripada MOSTI, iaitu RMK 8. Duduk berbincang di meja bulat, ya, dan bidang tujuan kami semuanya memang dalam bahagian antioksidan. Jadi kami berpakat mesti ada tajuk tentang antioksidan, iaitu antioksidan dalam penyakit degeneratif dan sindrom Down. Kami juga pernah digelari sebagai antioksidan ladies, ya. Dan Prof. Datuk Dr. Wan Zulina mencadangkan kepada saya, why not, ya, you tengok tentang chlorella sebagai bahan anti-kanser, kerana kebetulan pada masa itu, suami beliau Dr. Nur Arifin Syama'an yang berada di UPM sedang melihat chlorella ni sebagai ejen pengkumuh bahan toksik di dalam paya. Saya pun tidak tahu menahu apa-apa pun tentang chlorella masa itu. Jadi saya pun tak tahu apakah. Jadi buat kajian perpustakaan. Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi saya buat kajian melihati bahawa chlorella ni sebenarnya adalah alga hijau bersel tunggal dari phylum Chlorophyta, yang bermaksud hijau dan daripada alam tumbuhan. Dan chlorella itu sendiri bermaksud chloros hijau dan ella halus. Dan ia merupakan sumber alam yang paling kaya klorofil dan mempunyai nutrien yang lengkap seperti protein, karbohidrat, vitamin dan mineral, dan merupakan makanan semasa Perang Dunia Kedua semasa kebuluran. Dan saiznya adalah seperti yang kita lihat ni, iaitu bulat begini, seperti saiz sel darah merah, dan boleh berkembang dengan pesat, iaitu 4 sel setiap 16 hingga 20 jam. So di manakah kita boleh dapati alga chlorella ini, ya? Sebenarnya adalah satu satu anugerah dari pencipta alam, kerana ia boleh tumbuh di mana saja ada kelembapan, ya. Contohnya di paya, ya, di paya, di sungai yang kita nampak hijau macam lumut tu sebenarnya adalah chlorella, ya. Dan juga di permukaan dan juga di dasar laut, ya. Sedikit tentang sejarah chlorella. Ia adalah mikroalga yang pernah wujud 2 bilion tahun yang lalu dan pernah dilaporkan dimakan oleh manusia sebagai sumber makanan, terutama semasa kebuluran, seperti spirulina dan chlorella. Dan selepas Perang Dunia Kedua 1940 hingga 50, terdapat peningkatan populasi dunia dan juga kebuluran. Maka ada beberapa kajian, iaitu di Amerika Syarikat, Stanford Research Institute dan Carnegie Institute, yang melakukan sebagaimana nak melihat chlorella ni sebagai sumber protein yang sebab dia kaya dengan protein sebagai makanan alternatif, terutamanya untuk mengurangkan masalah kebuluran dan pengurangan makanan. Sedikit tentang khasiat kesihatan chlorella. Ia mempunyai kesan anti-alahan dan anti-asma, hypoglycemic, iaitu boleh menurunkan glukos dalam darah, anti-atherosclerosis, boleh mengelakkan penyakit jantung, dan juga mempunyai anti-kanser. Kajian oleh Hasegawa dan Tanaka telah menemui glycoprotein yang mempunyai kesan anti-metastatik ke atas tikus yang teraruf fibrosarkoma ataupun kanser rawan. Maka kami berjaya, alhamdulillah, mendapat dana dari MOSTI sebanyak hampir 3.64 juta untuk 7 projek pada tahun 2002 hingga 2006, dan saya sendiri telah berjaya mendapat hampir 390,000 untuk melihat kesan anti-karsinogenik dan juga komposisi nutrien alga chlorella vulgaris.
Dan Alhamdulillah mendapat 2 pelajar sarjana ketika itu, Suhaniza Sulaiman dan Suhana Mat Saad, yang memain peranan penting dalam kajian awal tentang chlorella. Dan kami telah bertemu dengan Dr. Nur Arifin untuk mendapatkan chlorella dan juga mendapat idea untuk membina kebun ini, ya, yang seperti yang dilihat dalam gambar. Dan mengkulturnya, malangnya terdapat kontaminasi dengan alga lain. Dan kedua pelajar saya ini telah mengetahui bahawa boleh mendapatnya di Universiti Melaya, iaitu di Pusat Koleksi Kultur Alga. Dan seterusnya kami mengkultur dan mendapat pengkulturan yang asli, yang boleh tumbuh sendiri, ya, iaitu alga. Maka mulalah kajian kami, hendak melihat sama ada chlorella vulgaris ada mempunyai kesan anti-kanser. Untuk sesuatu bahan mempunyai kesan anti-kanser, ia mesti mempunyai 2 sifat utama, iaitu bolehkah chlorella ini, ya, memberi kesan merencat pertumbuhan sel kanser dan juga mengaruh kematian sel kanser. Itu macam nak komit suicide, macam sel kanser itu bunuh diri, ya. Bolehkah sesuatu bahan itu mempunyai sifat demikian yang dinamakan apoptosis. Maka kami lakukan kajian ke atas tikus, iaitu model in vivo, dan juga atas sel kultur kanser HEPA yang dinamakan HEPG2, iaitu model in vitro. Sedikit tentang tapak jalan bagaimana sel HEPA ataupun hati yang normal boleh berubah menjadi sel kanser. Nah, dalam makanan kita yang tercemar, terutamanya makanan yang tidak simpan dengan baik, ya, dengan sempurna, dia akan lembab dan akan ada aflatoksin. Dan aflatoksin ini adalah karsinogenik. Dan begitu juga mereka yang merokok, ya, dalam rokok kita tahu ada karsinogen benzopyrin, dan ini boleh merosakkan DNA sel HEPA yang menyebabkan mutasi, dan kita panggil fasa ini fasa permulaan. Dan seterusnya, sel yang telah termutasi ini selalunya boleh baik pulih dalam keadaan normal. Tetapi jika ia tidak boleh dibaik pulih dan dalam keadaan yang sesuai untuknya membahagi dengan pesat, seperti keadaan prakarcinogen dan seterusnya, ia boleh tukar kepada tumor yang malignan, dan kita panggil ini fasa penggalakan. Dan seterusnya, tumor malignan ini dalam keadaan yang sesuai dengan perubahan genetik, ia boleh tukar ke kanser HEPA, dan kita panggil fasa ini kemarahan. Maka kami ingin melihat sama ada chlorella sebagai ejen kimo pelindung boleh menyekat fasa permulaan, fasa penggalakan ataupun fasa kemarahan. Maka kami pun mula kajian, dan sedikit tentang apoptosis yang saya bentangkan tadi. Apa yang dimaksudkan apoptosis? Itu satu proses kematian sel yang terarung, yang kita arungkan sel tu untuk mati, contoh akibat drug, kemoterapi ataupun bahan semula jadi yang mengaruh sel tu untuk membunuh dirinya, ya. Dan selalunya kita boleh lihat DNA sel-sel tersebut ataupun sel kanser ini akan menjadi fragment, ya, dia melerai, dan kita boleh mengukur ada protein yang boleh ditandai ada berlaku kematian, seperti protein-protein yang saya tandakan di sini, BAX, caspase 3, caspase 8 dan caspase 9. Ini seorang biochemist, jadi tak boleh lari daripada nak tunjuk tapak jalan, ya, pathway. Di sini dengan secara senangnya saya tunjukkan bahawa komponen dalam diet kita yang kaya dengan antioksidan, ya, seperti kurkumin dalam kunyit, gingerol dalam halia, dan apa yang ada dalam chlorella akan melekat kepada reseptor pada membran yang seterusnya akan mengaktifkan protein-protein apoptosis yang saya bentangkan tadi, seperti caspase 8, BAX, caspase 9, caspase 3, yang seterusnya akan menyebabkan fragment DNA tadi, DNA berkecai, dan menyebabkan kematian sel kanser, iaitu apoptosis. Jadi apa yang kita ingin lihat, ada tak protein-protein seperti caspase 8, 9, 3 meningkat semasa kita mengaruh ataupun merawat sel kanser tadi dengan chlorella. Maka kita mula kaedah kajian kita yang ada hampir 8 kumpulan tikus, ya. Terpaksa guna tikus. Ini adalah tikus kawalan, kita beri makan makanan biasa. Tikus yang kita aruh kanser HEPA, kita beri makan makanan yang kurang protein, dan kita masukkan kanser ini dalam minumannya. Dan seterusnya, tikus-tikus yang kita beri paksa makan, kalau dia nak makan sendiri dia tak makan. Macam budak-budak juga tak suka makan sayuran hijau, jadi kita beri paksa dia makan. Ada dos yang berbeza, ya, chlorella ni. Seterusnya, tikus yang kanser tadi kita beri makan dengan chlorella, ya, dan kita nak lihat, kita bunuh tikus tu pada 0, 4, 8 dan 12 minggu. Kita nak lihat ada tak pembentukan tumor, ada tak protein-protein caspase yang saya bentangkan tadi meningkat melalui kaedah immunohistokimia.
Ini adalah satu kaedah yang kita boleh mewarnai sel tersebut untuk kita nak lihat sama ada tak kehadiran protein-protein ataupun peningkatan protein-protein yang menunjukkan sel kanser hepa itu mati. Dan 24 jam sebelum tikus tu dibunuh, kita suntik dengan satu bahan kimia iaitu bromothiazidin yang boleh melabel DNA sel tersebut, dan seterusnya kita boleh mewarnakannya. Dan ini adalah hasil kajian. Kalau kita lihat, ini adalah tikus kawalan dan tikus yang diberi paksa makan chlorella, iaitu nampak normal, tetapi tikus yang kita aruh dengan kanser nampak pertumbuhan tumor. Apabila kita beri makan dengan chlorella, kurang pembentukan tumor. Dan kalau kita lihat daripada jadual ini, tikus yang diaruh kanser kesemua 66 terdapat tumor, 100% ya, 100% insiden tumor yang saiz tumornya adalah melebihi 1 cm. Tetapi yang kumpulan kanser tadi kita beri makan chlorella, hanya satu je ekor tikus masih ada tumor, yang membuatkan insidennya menurun 17% dan saiz tumor pun berkurang, iaitu 0.1 cm. Dan di sini kita melihatkan pewarnaan sel yang menunjukkan sel kanser ni, iaitu meningkat pembahagian selnya. Dan kita boleh lihatkan pewarnaan ya, yang banyak menunjukkan sel kanser tumbuh dengan pesat. Tetapi apabila kita beri makan dengan chlorella, kita boleh lihat pertumbuhan sel direncang kerana terdapat sedikit pengurangan dalam pewarnaan sel tersebut. Seterusnya kita nak lihat apoptosis yang saya bincangkan tadi. Kadar apoptosis di dalam sel kanser meningkat sedikit kerana secara naluri sel-sel kanser dalam keadaan dalam badan kita memang kita nak cuba bunuhkan sel kanser itu. Jadi ada sedikit peningkatan. Tetapi bila kita beri chlorella, kita lihat banyak sel-sel yang mengalami apoptosis ataupun kematian dengan pewarnaan sel yang kita lihat. Dan kita nak tahu sama ada adakah protein-protein tersebut, adakah protein yang saya bincangkan tadi, caspase 8, dan kita lihat kawalan dan yang daripada tikus kita beri makan chlorella, tak ada apa-apa protein yang menunjukkan kematian. Tetapi sel kanser ada sedikit, dan bila kita rawat tikus yang kanser tadi dengan chlorella, banyak terdapat kehadiran caspase 8 yang menunjukkan sel-sel tersebut akan mati ataupun suicide. Dan begitu juga dengan peningkatan caspase 3. Kita lihat tiada pada kawalan dan yang diberi paksa makan chlorella. Tetapi dalam kanser dan terutamanya kumpulan kanser yang kita bagi chlorella, peningkatan pada caspase 3. Kita nak lihat sama ada adakah keputusan yang sama kita dapat lihat di dalam sel yang kita kultur, iaitu hepatoma. Dan kita jalankan kajian ini ya. Dan di sini pelajar yang menjalankannya adalah Suhana Sa'ad, dan di sini adalah kawalan, dan kita rawat dengan chlorella yang kita tumbuh daripada UKM. Dan kami juga dapat hadiah daripada Profesor Hasegawa di Jepun, iaitu chlorella industri. Dan kita nak banding pada dos yang tertentu, kita rawatkan sel hepatoma tadi, dan kita ingin lihat sama seperti yang pada tikus, bahagian sel apoptosis ya, dan juga kehadiran protein apoptosis. Dan di sini kita lihat yang warna hitam ialah chlorella yang kita tumbuh daripada UKM, dan dia dapat membunuh 50% sel kanser, jauh lebih rendah daripada yang kita dapat daripada Jepun, yang menunjukkan ia mempunyai potensi yang lebih baik. Dan seterusnya kadar apoptosis pada kepekatan yang jauh lebih rendah, iaitu 2 mg per mil, sudah cukup untuk membunuh kanser ini dengan melihat kadar apoptosis yang tinggi berbanding chlorella daripada Jepun yang memerlukan kepekatan yang lebih tinggi. Dan ini adalah kaedah pembuatan Western, di mana kita boleh melihat kehadiran protein-protein tertentu. Jadi saya ingin melihat ada tak protein caspase 3 dan caspase 8 memang terdapat pada sel-sel yang dirawat dengan chlorella. Jadi di sini kita boleh buat satu rumusan. Chlorella vulgaris memang boleh merencat pertumbuhan sel kanser dan juga mengaruh kematian sel kanser hepa melalui peningkatan caspase 3 dan caspase 8. Selepas itu kita nak lihat adakah bahan bioaktif yang menyebabkan ia boleh membunuh sel kanser ataupun merencat pertumbuhannya. Ni biasanya chlorella apabila dikulturkan dalam agar, ia akan merembeskan protein. Jadi kita pencilkan protein itu melalui kaedah kromatografi dan elektroforesis, dan kita dapat lihat ada satu jenis protein dengan
berat molekul 76 kilodalton yang berlainan dengan yang didapati ataupun ditemui oleh Profesor Hasegawa. Dan apabila kita mengambil pecahan protein ini, kita rawat kepada sel kanser HEPA, ia dapat membunuh sel kanser 50% daripadanya pada kepekatan 1.75. Apabila kita ambil kepekatan tersebut dan kita lihat, ia juga boleh mengaruh apoptosis ataupun kematian sel kanser HEPA. Maka di sini bahan bioaktif dalam chlorella merencat pertumbuhan sel kanser HEPA dan meningkatkan kematian sel kanser HEPA. Seterusnya, kita ingin melihat sifat-sifat yang selain daripada yang boleh membunuh sel kanser ataupun merencat pertumbuhannya. Adakah chlorella vulgaris ini mempunyai kesan penyembuhan luka? Idea ini sebenarnya tercetus dengan perbincangan dengan Prof. Madia Dr. Halim daripada Jabatan Ortopedik yang mengatakan bahawa mereka ada menggunakan sejenis pembalut luka yang dinamakan Caltostat Vortex. Caltostat Vortex ini sebenarnya ada rumpai laut dalam tu. Jadi kami berbincang, why not kita bandingkan dengan chlorella, macam rumpai laut juga. Dan kita ingin melihat sama ada ia boleh memberi kesan pengaruhan luka yang baik. Maka kami pun mula, yang ini adalah daripada pelajar saya Nodalila Zailan, dan di mana tikus betina kita lukakan, terpaksa lukakan ya dengan punch biopsi. Walaupun nampak cruel, tapi itu adalah kajian yang kita terpaksa lakukan. Kemudian luka-luka ini kita balut dengan yang kawalan yang rendam dengan larutan garam dan dengan Caltostat Vortex yang kita beli daripada kedai farmasi HUKM, dan juga dengan pembalut chlorella vulgaris yang pelajar saya rendam dengan chlorella ya dengan larutan garam. Dan seterusnya kita lihat kadar kontraksi, pertaupan melalui visual dan kaedah histologi dan melihat kesan parut yang tinggal pada 3, 6, 9 dan 12 hari. Dan sini kita dapat lihat ya, pada hari ke-9 ke-12 luka mula kering. Yang paling baik ialah pembalut chlorella yang meninggalkan kesan parut yang paling sedikit. Dan daripada rumusan ini kita dapat mengetahui bahawa chlorella mempunyai kesan penyembuh luka ya. Dan seterusnya saya ingin melihat, jikalau chlorella ini mempunyai sebegitu banyak potensi, apa kata kalau saya kulturkan di luar makmal secara besar-besaran, secara skala yang besar untuk meningkatkan penghasilan ya? Dan faktor yang penting untuk membuat demikian ialah pencahayaan ya, iaitu cahaya materi yang cukup, iaitu bahan garam yang mencukupi, jumlah karbon dioksida ya. Dan bolehkah ini meningkatkan atau apabila saya merubahkan keadaan dengan berbagai-bagai pengkulturan, bolehkah ia meningkatkan peningkatan jumlahnya dan juga komposisi nutriennya yang secara maksimum ataupun optimum. Dan alhamdulillah berjaya mendapat dana e-science hampir 250,000 dan tajuk projek ialah bioteknologi untuk penguturan alge ini dan untuk menentukan komposisi nutriennya, dan mendapat pelajar sarjana sains Junaidah Hassan dan juga pelajar PhD Nur Ashikin Abdul Mukti. Dan kami cuba mendapatkan maklumat bagaimana kita nak mengkulturkannya di dalam kolam ya. Dan kita melihat dalam kajian ada kolam dua cara nak mengkulturnya. Sama ada kolam terbuka seperti yang kita lihat dalam gambar ini di Okinawa, Jepun ya, dan chlorella ditumbuhkan di dalam kolam terbuka sedemikian, ataupun dalam bentuk palung sedemikian, iaitu spirulina. Dan ini adalah Dunaliella yang membuat kolam di tepi laut, iaitu warna perang ataupun coklat ya, di Western Australia. Dan ada juga lagi satu yang sistem tertutup yang kita panggil photobioreactor. Ini walaupun mahal tetapi ianya lebih baik kerana ia meningkatkan permukaan untuk pertumbuhan algae tersebut, dan kita boleh kawal atur kemasukan nutrien, kemasukan jumlah karbon dioksida. Dengan maklumat yang kami ada, kami reka bentuk kolam ya, yang sedemikian mengikutkan kolam center pivot di Taiwan tetapi pada skala yang kecil, dan kita dengan keluasan 5.3 meter ganda 2 dengan yang boleh menghasilkan 1000 liter alga dan kedalaman 0.3 meter. Yang penting ada saluran untuk masuk karbon dioksida, air dan seterusnya untuk menuai. Reka bentuk kolam ini kami juga meminta bantuan daripada jurutera Encik Razali Sabudin daripada Jabatan Pembangunan ketika itu, dan juga rakannya Cik Azmir. Dan reka bentuk ini menjadi kenyataan apabila kolam ini siap dibina dan terpaksa diangkut dengan kren ke tingkat 4 blok D ya.
Dan seterusnya kita kena tutup dengan rumah hijau dengan bumbung polikarbonat sebab kita nak ada cahaya yang mencukupi dan tidak ada pencemaran. Dan ia mula beroperasi pada tahun Januari, pada bulan Januari 2008. Maka kami mulakan kajian di mana Chlorella ditumbuhkan di dalam kolam ini pada 4 keadaan, iaitu pada keadaan pencahayaan 12 jam ataupun 24 jam. 24 jam maksudnya malam kita pasang lampu fluoresan. Kemudian kita masukkan karbon dioksida 1% ataupun 10%. Dan seterusnya kita tuai seperti yang kita nampak di sini, dan kita kering beku dan kita menentukan komposisi nutrien seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan seterusnya. Dan ini adalah hasil yang menunjukkan bahawa pada keadaan 24 jam cahaya, maksudnya 12 jam cahaya matahari, 12 jam lampu malam dan 10% karbon dioksida menghasilkan Chlorella yang paling tinggi. Dan jika kita lihat komposisi nutrien, yang paling tinggi ialah kelembapan dan protein serta lemak pada 24 jam cahaya dan 10% karbon dioksida. Seterusnya mineral pula, yang tinggi ialah pada keadaan cahaya 12 jam dan 1% karbon dioksida. Contoh, kalsium, magnesium, zinc dan juga kopro. Seterusnya kalau kita lihat, vitamin tidak ada banyak perbezaan pada mana-mana keadaan perkulturan. Tetapi ia memang banyak vitamin C dan juga vitamin E. Dan kita ingin lihat pula komposisi lemak. Jadi kita dapat lihat pada kesemua keadaan, lemak yang paling dominan yang akan meningkat apabila kita tingkatkan dengan karbon dioksida ialah palmitik, asid palmitik, ya. Dan seterusnya yang asid yang perlu ada dalam badan kita, iaitu asid olik dan omega 6 dan juga omega 3. Dan begitu juga pada 12 jam cahaya dan 10% karbon dioksida. Jadi ini menunjukkan bahawa apabila kita tingkatkan jumlah karbon dioksida, asid lemak juga akan meningkat. Terutamanya asid lemak yang perlu ada dalam badan kita yang kita tidak boleh sintesis, seperti linolik dan linolik, ya. Dan di sini ianya menunjukkan kandungan antioksidan yang agak tinggi dalam Chlorella ini. Apabila kita banding Chlorella yang kita tumbuh sendiri dengan yang daripada Yayama, itu daripada Jepun, kita dapat lihat bahawa kelembapannya adalah tinggi, karbohidrat tinggi, serat tinggi, dan mineral kalsium, magnesium, potasium, ferrum dan vitamin C dan E adalah paling tinggi kalau kita banding dengan yang kita boleh beli daripada Causeway contohnya, Yayama, ya. Jadi daripada rumusan ini dapatlah kita mengetahui bahawa Chlorella di bawah keadaan kultur 24 jam cahaya dan 10% karbon dioksida, jumlah kuantiti yang tinggi, protein, serat, lemak, vitamin yang tinggi iaitu A, C dan E. Kandungan lemak boleh ditingkatkan dengan peningkatan karbon dioksida. Dan kalau kita kulturkan dalam 12 jam cahaya dan 1% karbon dioksida, kita boleh meningkatkan kandungan mineral. Khasiat kesihatannya saya rumuskan dengan kertas-kertas jurnal yang telah diterbitkan, iaitu ia boleh mengurangkan pembentukan tumor, mengaruhkan apoptosis seperti yang kita lihat tadi, dan begitu juga di dalam sel kultur. Dan seterusnya ada pecahan protein bioaktif yang boleh merencatkan pertumbuhan sel HEPA, tumor yang kita aruhkan tadi, dan ia boleh mengaruhkan penyembuhan luka. Dan seterusnya, jika kita ubah keadaan perkulturan, kita boleh tingkatkan komposisi nutrien. Apakah aplikasinya? Banyak. Kita boleh lihat ada yang di dalam bijiran, ada yang dalam kosmetik, ya, dan juga sebagai suplemen. Cuma jenamanya saja berbeza-beza. Apakah hala tuju masa depan saya? Kaedah pengkulturan tadi sudah pun dipatenkan dan saya ingin mengkulturnya melalui photobioreactor. Ya, saya ingin memohon dana inovasi dan seterusnya dengan bantuan industri luar melalui UKM-TEC. Mungkin tidak mustahil untuk saya menghasilkannya dengan cara besar-besaran dan mungkin boleh menghasilkan Chlorella sendiri, iaitu kita namakan Chloroquel sebagai citra urus niaga, iaitu Chloroquel gabungan di antara Chlorella dan Miracle. Think wellness, take Chloroquel, InsyaAllah, ya. Tetapi yang
hadirin-hadirat akan dapat nanti bukan daripada UKM. So jangan takut, bukan kita buat di dalam makmal. Ianya adalah daripada Yayama yang kita beli daripada Causeway. Cukup untuk suplemen seharian saja yang akan dapat nanti sebentar lagi ya. Dan bagaimana nak mengkultur kolera di rumah? Boleh tak? Boleh, insya-Allah. Senang saja. Hanya memerlukan air mineral, tangki akuarium yang kecil, dapatkan daripada kita Jabatan Biokimia, Chlorella, pump dan seterusnya. Letak di tepi tingkap, mesti ada banyak cahaya dan kita akan lihat warna hijau tumbuh dengan cepat. Dan selepas 1-2 minggu, hijau pekat lagi. Bagaimana pula nak makan? Ambillah kain-kain yang bersih, perah, keringkan dan boleh makan. InsyaAllah. Ya? Okey. Penghargaannya. Saya syukur kehadrat ilahi kerana cita-cita saya tercapai untuk caran perdana pada hari ini. Dan penghargaan yang tinggi kepada Yang Berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Wira Dr. Sharifah Hafsah Said Hassan Syahrudin selaku Naib Chancellor UKM dan juga UKM, Dekan Fakulti Perubatan Prof. Datuk Raymond Azman Ali, keluarga saya terutama ibu tercinta yang ada di depan yang telah banyak mendorong saya dari bangku sekolah lagi untuk berjaya dalam akademik sehinggalah saya berdiri di sini pada hari ini. Suami saya, anak-anak saya, semua ahli keluarga saya terutama yang hadir pada hari ini, staf akademik serta staf sokongan Jabatan Biokimia terutama Prof. Datuk Dr. Wan Zulinda Wanyah yang banyak memberi rancangan untuk saya beri caran perdana pada hari ini, dan juga Profesor Dr. Musamah yang ketika itu Ketua Jabatan memberi banyak ruang kepada saya untuk menulis caran perdana ini, dan juga kaki tangan sokongan Jabatan Biokimia yang memberi sokongan padu kepada saya. Dana-dana dari MOSTI, RMK8, eScience, dana khas iaitu UKM, UP khas, dana Fakulti Perubatan yang telah menghantar saya ke University of Western Australia dan juga ke Linus Pauling Institute Oregon, Amerika Syarikat. Akhir sekali, saya ingin memberi penghargaan yang tidak terhingga kepada pelajar-pelajar saya, pelajar siswaza dan pasca siswaza. Kerana tanpa mereka adalah mustahil untuk saya berdiri di sini pada hari ini untuk menyampaikan penemuan caran perdana saya ini. Mereka adalah Suhaniza, Suhana, Amy, Junaida dan seterusnya yang masih hadir dengan saya, masih menjalankan kajian, Nur Ashikin Mukti, Cik Wan, Syida, Amin, dan saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih pada Puan Marati dan suaminya Dr. Saiful yang banyak membantu Dr. Nur Ashikin untuk mencirikan protein bioaktif daripada Chlorella. Dan seterusnya pelajar perubatan tahun 4 Special Study Module. Mereka telah pun menjadi pegawai perubatan sekarang ini. Saya masih ingat nama lagi. Madiha, Hazrin, Aizat, Yap dan Sofia. Ya, mereka juga membuat kajian tentang Chlorella dan telah pun menerbitkan dalam kertas kerja dalam jurnal. Dan seterusnya, sekian, terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih di atas segala masa yang telah diberi untuk mendengar caran saya pada hari ini. Yang Berbahagia Tan Sri, Naib Chancellor, demikianlah sebahagian daripada catatan perjalanan akademik saya di sepanjang 11 tahun saya berada di UKM. Bagi pihak universiti, sudilah kiranya Yang Berbahagia Tan Sri menerima buku